Bayangkan sebuah era di mana ilmu pengetahuan, falsafah, dan teknologi berkembang pesat. Sebuah zaman di mana Baghdad menjadi pusat kecemerlangan intelektual dunia. Ini adalah kisah zaman keemasan Islam, sebuah era yang melahirkan sarjana-sarjana besar yang sumbangannya masih kita rasai hingga ke hari ini. Zaman keemasan Islam bermula pada abad ke-8, ketika dinasti Abbasiyah menjadikan Baghdad sebagai ibu kota empayar mereka. Di sinilah terletaknya Baiti Al-Hikmah, atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah pusat pembelajaran di mana sarjana-sarjana dari pelbagai latar belakang agama dan budaya berkumpul. Mereka menerjemahkan karya-karya Yunani, Parsi, dan India ke dalam bahasa Arab, serta menghasilkan teori-teori baru dalam sains, matematik, dan falsafah. Di Rumah Kebijaksanaan, ilmu pengetahuan tidak hanya dikaji, tetapi juga disebarkan ke seluruh dunia, memberi impak besar kepada tamadun manusia. Salah satu sumbangan terbesar dari zaman keemasan Islam adalah dalam bidang matematik. Nama yang paling dikenali ialah Al-Khwarizmi, bapa algebra. Kitab beliau, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabiar wal Mukabalah, menjadi asas kepada algebra moden yang kita pelajari hari ini. Tidak hanya itu, sarjana-sarjana Muslim turut menyebarkan sistem nombor India yang kemudiannya dikenali sebagai nombor Arab di Eropah. Tanpa sumbangan ini, perkembangan matematik moden mungkin akan tertunda berabad-abad lamanya. Dalam bidang astronomi, tokoh seperti Al-Batani dan Ibn Al-Haytham telah mengembangkan teori-teori tentang pergerakan bintang dan planet. Ibn Al-Haytham, yang sering dianggap sebagai pengasas optik moden, membuktikan bahawa cahaya masuk ke mata untuk kita melihat, bukannya sebaliknya, satu teori yang mengubah cara kita memahami penglihatan. Alat seperti astrolabe, yang digunakan untuk menentukan arah kiblat dan waktu solat, diperbaiki oleh para ilmuwan Islam, dan kelak membantu para pelaut Eropah menjelajahi dunia. Dalam dunia perubatan, nama Ibn Sina atau Avicenna dikenang sebagai salah seorang sarjana paling berpengaruh. Buku beliau, Canon of Medicine, menjadi teks perubatan utama di Eropah selama lebih dari 600 tahun. Ibn Sina menggabungkan ilmu dari Yunani, Parsi, dan India untuk menghasilkan kaedah perubatan yang lebih sistematik dan saintifik. Al-Razi, atau Rhazes, juga memainkan peranan penting dengan memperkenalkan teknik rawatan cacar dan penyakit berjangkit. Hospital-hospital di dunia Islam pada zaman itu sangat maju, malah ada yang khusus untuk pelbagai jenis penyakit. Sarjana seperti Al-Farabi dan Ibn Rushdi, Averroes, meneruskan tradisi falsafah Yunani dan menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Mereka menjadi jambatan yang menghubungkan falsafah kuno dengan dunia moden, memberi inspirasi kepada pemikir-pemikir Eropah pada era Renaissance. Dalam kejuruteraan pula, Al-Jazari mencipta alat mekanikal yang mendahului zamannya, termasuk mesin automatik dan jam air. Teknologi ini meletakkan asas kepada perkembangan mekanikal dan robotik di masa depan. Ilmu pengetahuan dari zaman keemasan Islam tidak terhenti di dunia Islam sahaja. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memasuki Eropah melalui Andalusia dan Sicily, yang kelak menjadi pemangkin kepada era Renaissance di Barat. Namun, walaupun zaman keemasan Islam perlahan-lahan berakhir akibat serangan Mongol dan kejatuhan Baghdad, warisan sarjana-sarjana Islam terus hidup dalam tamadun moden. Tanpa mereka, dunia sains, matematik, dan falsafah mungkin akan terlihat sangat berbeza. Kisah zaman keemasan Islam adalah kisah manusia yang penuh dengan kecerdasan, keingintahuan, dan usaha gigih untuk memahami dunia. Dari Al-Khwarizmi hingga Ibn Sina, dari Al-Farabi hingga Ibn Al-Haytham, sarjana-sarjana ini memberi kita pengetahuan yang masih kita gunakan hingga ke hari ini. Sejarah ini tidak boleh dilupakan, kerana ia adalah sebahagian daripada warisan kita semua. Terima kasih kerana menonton. Jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang sejarah yang sering dilupakan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video seterusnya.